So we will make our way towards Dataran Merdeka. We hope they will lift the barriers. We will not break the barrier. We will not breach the order. What we are hoping for is goodwill from the government and DBKL that they will lift the barriers and let us use Dataran Merdeka, which belongs to the Rakyat. The demonstration is part of a rally being held in other cities worldwide. For freer elections, police have set up barricades around a public square and have threatened to arrest anyone who defies a ban on entering the area. Dealing with a number of the protesters. This is 2.5 hours after the initial burst of the barricades. Malaysia yang aman digambarkan sebuah negara yang huru-hara. Budaya jalanan menjadi pegangan. Anarki mengganti demokrasi. Sekali lagi dunia dibohongi dengan sandiwara politik oleh dalang yang mahu merampas kuasa. Suara rakyat dikotori dengan pelakuan biadab dan tindak tanduk yang tidak bertamadun. Hilangnya peradaban kerana ketaksuban. Cerca nista dilemparkan. Kata-kata provokasi dilarangkan. Perlakuan agresif meragut jati diri bangsa. Inilah hakikatnya yang memalukan bangsa yang dipandang mulia. Nawaitu bersih dicemari kekotoran. Perhimpunan Aman bertukar demonstrasi jalanan. Hakikatnya, Perhimpunan Awam dibenarkan dalam Akta Perhimpunan Aman 2012. Namun, tiada kebebasan yang mutlak. Ada batasan undang-undang yang diutamakan tidak mengganggu ketenteraman awam. Realitinya, walaupun ditawarkan lokasi tertutup, ia disambut sepi. Kenapa? Mungkinkah ada muslihat kerana penaja bertegas mahu diadakan di tengah-tengah kesibukan ibu kota? Series of demands about freeing up the electoral process. Hope to kickstart with a peaceful sit-in at 2 p.m. 以及其他29个国家、70个城市也同步。 Mungkinkah sengaja mahu menarik perhatian media asing? Bukan yang bertindak itu polis, yang bertindak adalah mereka, iaitu pelampau-pelampau berusaha dan juga pimpinan haram. Kalau dah nyata mereka tu datang dengan cara haram, kenapa tidak ambil tindakan kepada mereka? Itu saja. Tetapi seandainya dia menjadikan sebagai satu model dan juga modal untuk memberikan segala dokumen ataupun berikan pada video itu kepada luar negara dengan harapan untuk konon-kononnya membela, inilah dianggap sebagai apa? Inilah dianggap sebagai musuh dalam selimut. Jelas langkah yang disusun amat rapi. Satu demi satu peristiwa berlaku seolah-olah mengikut suatu pelan tindakan yang dirancang awal.
Dan kita akan terus berada di sini sampai 28 hari bulan bersih. Ilmu percuma. Ilmu percuma. Jelas, mereka sanggup menghalalkan apa jua cara. Undang-undang yang pernah menjadi prinsip perjuangan dan pendokong kerjaya menjadi lampias kepada cita-cita perjuangan sempit. Perintah mahkamah sudah menjadi momokan. Kesemuanya telah diatur mengikut penilaian penilaian pihak polis tentang perhimpunan ini. Kita telah buat untuk mengatur dari segi keselamatan dan lalu lintas yang sewajarnya, ya, dengan mengambil kira juga kepentingan pihak-pihak lain yang ingin menggunakan laluan di pusat bandar, di kawasan bandar Kuala Lumpur, ya. Lantaran itu, pasukan keamanan sebagai pemegang amanah keselamatan negara terpaksa mempertingkatkan tahap keselamatan untuk mengawal agar tidak berlaku rusuhan yang boleh mengancam nyawa manusia. Namun, mereka sentiasa berhati-hati, tidak mahu terperangkap dengan provokasi para peserta perhimpunan sehingga dijadikan alasan sebagai pencetus kekecohan. Namun, inilah yang berlaku ke atas mereka. Bagaikan sudah hilang akal, mereka terus mensasar pasukan keamanan dan kali ini turut menterbalikkan sebuah lagi kenderaan. Bantuan ikhlas atas jasa kemanusiaan oleh anggota media dibalas dengan belasahan. Ada peserta yang menolak pintu kereta tutup, jadi pintu kereta tutup dan mereka dia terus menumbuk muka saya. Jadinya bila mereka menumbuk muka saya pun cuba mempertahankan diri saya. Jadi selepas saya cuba mempertahankan diri saya diasak bertalu-talu lagi. Jadi saya cakap, tolong sakit, berhenti, tolong sakit, sebab sakit. Jadinya, tapi dia untuk masih teruskan juga. Ada salah seorang daripada mereka cuba tarik saya sehingga saya jatuh ke bawah. Dan apabila saya jatuh ke bawah, mereka terus memijak saya tanpa belas kasihan, memijak seluruh badan saya, terutamanya bahagian kepala. Walaupun saya pada masa itu saya dah cakap saya sakit, saya minta berhenti daripada pukul saya, tapi mereka tak endahkan dan terus pijak saya. Lepas tu jadinya pada masa tu saya pun ada rasa mungkin benda ni realiti atau mimpi, sebab saya tak sangka benda ni jadi kat Malaysia kan.
Persoalannya, jika benar polis menjadi penghalang kepada cita-cita kumpulan tegar ini, mengapa diperlakukan sedemikian rupa? Di sebalik kekecohan itu, timbul tanda tanya siapakah yang bertanggungjawab menyemarakkan semangat peserta demonstrasi. Kenapa kanak-kanak kecil yang tidak tahu erti perhimpunan diperalakkan? Apakah mereka menjadi benteng perisai? Dunia keliru dengan propaganda penaja yang pintar dan pantas menggunakan saluran media alternatif untuk mengaburi siapa yang sebenarnya yang memulakan kekecohan. Yang dipaparkan di YouTube jauh lebih hebat daripada yang dirakamkan oleh media, termasuk media antarabangsa. Saya tak sokong. Saya terima kasih Yang Mulia, terima kasih. Beritahu kepada dia orang semua, dalam pakatan, saya kata, dengan izin, I am opposed to street demonstrations on principle. Kerana saya dah biasa tengok, bukan saja di negara kita tetapi saya biasa bekerja, duduk banyak negara. Semua demonstrasi kononnya mula dengan secara orang kata aman, peaceful. Tetapi kebanyakan di London baru-baru ini pun kita tengok dah jadi huru-hara. Sebentar lagi kita akan masuk dataran mereka. Tetapi bila jumlah kita sudah ramai, kita akan kepal mereka. Mungkin visual ini boleh mengubah persepsi kepada perspektif sebenar. Yang nyata, kekecohan tercetus apabila ribuan peserta demonstrasi meluru ke dataran sebelum pasukan keselamatan menyekat kemarahan mereka. Lantaran, siapa yang harus bertanggungjawab dengan kekecohan ini? Persoalannya, siapa yang bertopengkan siapa? Timbul pula persoalan, apakah tindakan ini mempunyai niat yang tersirat? Bukan sekadar untuk mencetuskan huru-hara, bahkan lebih dari itu, untuk mencabar kedaulatan undang-undang.
Inilah yang dihadapi negara pada masa ini, satu gerakan massa. Istilah ini banyak digunakan oleh kumpulan-kumpulan Marxis pada suatu ketika dulu. Kumpulan Marxis ini daripada Marxism itu timbullah komunisme, sosialisme yang berhubung dengan ideologi ini. Karl Marx, ajaran dia. Kebangkitan rakyat. Di dalam keadaan yang semacam ini, perhimpunan macam ini, emosi mudah menjadilah. Sifat biadab, kurang ajar dan tidak berterima kasih, bersyukur. Hidup dalam sebuah negara yang relatif aman dan berjaya. Politik is politik. Waktu mengundi, you undilah siapa-siapa. Itu hak you di bawah naungan payung perlembagaan negara. Nyata, segala tindak tanduk yang dilakukan oleh penyokong demonstrasi jalan April, satu manifestasi kerakusan untuk berkuasa dan mencabuli kesucian perlembagaan dan maruah bangsa. Tercetus juga 1000 tanda tanya, di manakah pemimpin yang diagung-agungkan yang menjadi ikon demonstrasi jalanan semasa kekecohan memuncak. Mungkin 28 April, jalan pintas menguasai kuasa. Hakikatnya, di sebalik semua ini, harta awam dimusnahkan, jiwa bangsa dirosakkan, demokrasi dicabuli, dan imej terpalit. Amat malang sekali sejarah hitam dibenarkan berulang. Sebenarnya kali inilah. Jadi tujuannya mau buat satu keadaan huru-hara supaya rakyat dapat mempersoalkan legitimasi Barisan Nasional. Lepas tu kalau dapat ramai orang datang, mungkinlah dia duduk sana tak ada lari. Macam Occupy Wall Street, macam Occupy Tahrir Square. Tak lari, macam sekarang. Itulah. Jadi tujuannya dah jelas. Tak sepatutnya dianalisis lagi. Tak no point dianalisis. Dan lihat saja kesan perjuangan kelompok kotor ini. Apakah ini budaya bersih yang patut dibanggakan? Amat malang sekali, tak kala negara banyak mencipta kegemilangan, namun ada yang tergamak mencipta keburukan, merosakkan jati diri pewaris bangsa, memusnahkan harta awam dan membawa palit kepada keamanan dan kemakmuran Malaysia. Amat memalukan apabila negara luar yang mengkagumi kepimpinan Malaysia turut diheret dalam perjuangan yang didakwa bersih tapi kotor ini. Apakah ini yang dibanggakan? Kegairahan itu dibalas dengan nota diplomati Arab Saudi yang membantah tindakan yang tidak bertanggungjawab itu. Now, if it's true that the protesters have actually gone through the barricade on their own volition, right? Then then we've lost the case really. We've lost the case for Bersih 3.
You know, we were always predicating on the fact that it was going to be a peaceful protest, right? But we saw what happened. Because a lot of people from where I was could have been killed. Yes. Could have been easily killed.